Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan sambung lagi sebenarnya berkenaan dengan teori-teori pembelajaran, tapi ini adalah topik yang ke-6 di mana ia melibatkan dua teori, iaitu teori pembelajaran sosial melibatkan tokoh Albert Bandura, dan yang kedua teori pembelajaran humanistik oleh tokoh Carl Rogers dan Maslow. Jadi yang implikasi teori-teori pembelajaran ini akan dilaksanakan secara tutorial oleh rakan-rakan kamu untuk jam yang ketiga lah. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada hasil pengajaran. Di sini masih lagi peringkat C4 ya, menganalisis. Kalau menganalisis kita kena perincikan satu persatu teori pembelajaran dan implikasi terhadap PDP dalam bidang ajar serta kriteria kejayaan. Kamu kena mahir menganalisis teori-teori pembelajaran dan implikasi terhadap PDP dalam bilik darjah dengan tepat. Kalau kita lihat teori pembelajaran sosial, yang ini Bandura punya, Albert Bandura, dia merupakan pembelajaran yang boleh dikatakan peniruan. Di situ kalau sebelum meniru kita akan perhati, dan kalau tiru di situ ada berlakunya modeling, sampel untuk dicontohi. Tak tahulah sampel itu bagus ataupun tidak, bergantung kepada penerimaan seseorang. Jadi proses pembelajaran melibatkan individu melihat dan meniru tingkah laku orang lain. Ada yang kanak-kanak ni biasalah cepat terikut-ikut. Kalau contoh anak buah saya lah dulu kan, dia banyak dipengaruhi oleh cerita Upin Ipin. Sekarang dia dah darjah 5, maksudnya masa dia kecil, dia pun bukan dia orang Semenanjung, orang Sarawak, tapi tak pernah bercakap Sarawak. Dia dah bercakap macam Upin Ipin. Di situ pengaruh itu sangat kuat. Pembelajaran peniruan itu melalui kartun sampai bercakap bahasa Melayu sepanjang masa, sampai orang pun ingat anak orang Semenanjung ke? Taklah, mak bapak Sarawak, ibu pun Bidayuh. Jadi kat sini pengaruh itu yang menyebabkan tak nampaklah dia punya dia punya keturunan dia lah yang Bidayuh Melayu tu. Jadi banyak kepada Upin Ipin. Sampai sekarang pun bila dia cakap Sarawak bercampur-campur dengan bahasa Melayu. Betapa kuatnya pengaruh. Itu yang dikatakan oleh Albert Bandura, pembelajaran sosial banyak melihat pemerhatian, meniru dan jadikan model itu dalam tingkah laku dia lah. Ini adalah Albert Bandura yang lahir pada tahun 1925 dan masih lagi hidup sehingga kini. Dalam apa umur dia? Masuklah 90 berapa. Dulu bulan 12 dia lepas 95 kan. Jadi yang inilah kalau kita lihat dia punya grafik ini oleh teori dia, dikata ada berkaitan dengan tingkah laku, ada faktor persedaran dan ada faktor personal. Itu antara yang kamu boleh lihat lah. Jadi manusia belajar secara semula jadi melalui proses peniruan atau pemerhatian, iaitu dengan cara melihat orang lain melakukan, mendapat ganjaran daripada perlakuan atau melihat orang menerima hukuman daripada perlakuan. Kalau yang contoh mendapat ganjaran, mungkin kita boleh ambil sampel. Mungkin kakak kita pernah masuk universiti, kita pun nak macam tu peniruan. Macam saya kan, kakak saya pernah masuk UKM. So saya pun fight. Saya pun ingin nak masuk universiti. Jadi saya pun belajar universiti Malaya. Jadi di situ peniruan itu ada galakkan dari segi motivasi lah untuk kita compete, nak berjaya. Kalau yang dari segi orang menerima hukuman, mungkin kita melihat orang yang suka mencuri selalu masuk penjara. Di situ kita akan cuba elakkan diri kita daripada melakukan kesilapan. Ini yang kita boleh katakan teori pembelajaran sosial dikaitkan dengan kognitif jugalah. Sebab apabila kita melihat pemerhatian, peniruan, di situ dia melibatkan pemikiran kita. Nak pilih yang mana? Baik ke yang tak baik? Jadi secara semula jadi, manusia belajar melalui proses peniruan. Satu lagi,
ada mungkin ada orang yang pandai melukis tapi dia pandai meniru saja lukisan itu. Tapi kalau dia nak menterjemahkan pemikiran dia, tak dapat. Kadang-kadang peniruan tengok ada yang pandai melukis pemandangan sebenar tapi dia perlukan paparan, view untuk dia lukis. Itu merupakan jugalah satu proses peniruan. Jadi individu bukan sahaja meniru tingkah laku yang baik tetapi juga yang tidak baik. Jadi maksudnya sebab itu dalam dunia kita ni tak ada pun semua manusia baik, tak ada kan? Seimbang. Ada yang baik, ada yang tak baik. Okey. 3 bentuk peniruan. Yang pertama, peniruan secara langsung. Yang kedua, peniruan sekat lakuan dan tak sekat lakuan. Dan yang ketiga, peniruan elisitasi. Jadi kalau kita melihat kepada peniruan secara langsung, ia melibatkan individu mengikut tindakan yang sama. Sebab itu, kalau kenapa kita tak boleh mendidik kanak-kanak dengan tingkah laku yang tak baik? Sebab dia cepat meniru. Ni kamu kena tahu juga lah. Pada masa akan datang kamu ada anak nanti. Maksudnya tingkah laku yang baik-baik saja kita kena tonjolkan. Kalau ada ketegangan berlaku, kita mesti ada musyawarah yang bagus untuk kita jadikan mereka sebagai panduan model bila berhadapan dengan isu. Itu yang kita nak kaitkan. Sebab itu kalau contoh kan, saya pernah mendengar kanak-kanak macam ni ya. Saya kata kutip sampah tu tak boleh buang sembarangan. Mak saya di rumah suka hati buang. Tengok dia boleh jawab kita. Tapi saya sebagai guru, saya kena beritahu tak apa. Nanti kalau mak buat macam tu, minta mak buang dalam tong sampah lah. Suruh dia sebagai model untuk dijadikanlah laksanakan tingkah laku yang baik. Jadi yang kedua, peniruan sekat lakuan iaitu tindakan yang boleh dilakukan dalam semua situasi. Tidak menyekat yang sekat lakuan tadi iaitu lebih kepada sapaan formal. Contoh, kalau saya kaitkan dengan ni, tindakan yang boleh dilakukan dalam situasi yang tertentu sahaja. Itu yang melibatkan peniruan sekat lakuan. Contoh kamu kan, kalau jumpa pensyarah, Assalamualaikum. Itu je kan? Itu sapaan formal. Maksudnya peniruan sekat lakuan, taklah kamu hai-hai bye-bye dengan pensyarah. Kamu tiru tingkah laku macam mana nak beri salam dengan pensyarah di mana-mana berada. Di situ maksudnya kamu terpaksa dengan secara formal. Kamu tak boleh suka hati. Itu dikatakan peniruan sekat lakuan. Tapi secara formal. Tapi kalau dengan kawan-kawan, biasalah. Kadang-kadang high five. Sekarang ni tak dapat high five ya. Sebab kita kena jaga jarak 1 meter. Yang itu saya boleh kaitkan dengan tindakan yang boleh dilakukan dalam semua situasi, tidak menyekat lakuan. Iaitu sapaan tidak formal. Mungkin ada yang, kalau kita lihat orang putih kan, kalau dia dengan rakan-rakan dia, lelaki perempuan ke, dia akan bertegur sapa dengan peluk, cium pipi, kiri kanan kan. Itu sekatan tidak menyekat lakuan, sapaan tidak formal. Itu cara mereka. Tapi kita dah orang Islam, tak boleh pula nak mencium pipi kiri kanan lelaki perempuan, tak boleh. Sebab itu dah ada dalam ajaran agama Islam. Itu kita boleh kaitkan. Mana sekat lakuan dan mana yang tak sekat lakuan. Okey. Jadi seterusnya peniruan elisitasi. Elisitasi ini maksudnya melibatkan emosi dan keinginan. Macam mana pula peniruan keinginan? Sebab ada yang contoh, terutamanya kanak-kanak lah, saya suka kaitkan dengan kanak-kanak, jiwa saya ni untuk kanak-kanak. Ada kanak-kanak ini, dia tertengok cerita suka makan pahat ayam, upin-ipin kan. Jadi bila dia tengok saja, dia pun teringin juga nak minta drumstick lah dengan ibu bapa. Dia ikut cara macam upin-ipin. Saya boleh kaitkan dengan anak buah saya lah. Sikit-sikit dia nak drumstick. Dia nak macam upin-ipin. Keinginan dia nak makan
drumstick itu. Itu antara yang kita boleh katakan tentang 3 bentuk peniruan. Hopefully kamu boleh lanjutkan ataupun kembangkan lagi dengan contoh-contoh yang kamu boleh cari sendiri. Jadi 4 langkah pembelajaran peniruan. Yang pertama, semestinya tumpuan perhatian. Macam mana lah kalau kita nak tiru, kita tak tumpu perhatian. Mesti kita akan tiru dengan perhati dan fokus dengan dari mula sampai akhir, sampai tak terpejam mata, tak terkedip mata. Maksudnya tumpuan lebih. Jadi perhati tingkah laku tersebut. Kedua, baru kita menyimpan, mendekodkan dalam ingatan. Tapi kalau kita dengar macam ni seolah-olah lama, tapi sebenarnya mengambil masa yang sedikit saja kan, sekejap je. Lepas tu kita keluarkan balik menghasilkan ataupun melakukan tingkah laku tersebut. Jadi yang keempat, motivasi dan peneguhan, meneruskan tingkah laku apabila mendapat peneguhan. Itu antara 4 yang kita boleh katakan 4 langkah pembelajaran peniruan. Pertama, kita tumpu perhatian. Apabila tumpu, baru kita ingat dalam ingatan. Lepas tu kalau kita nak laksanakan dia punya tingkah laku tersebut, kita keluarkan. Di situ kita tiru dengan tingkah laku secara fizikal. Lepas tu kalau mendapat pujian ke, mendapat ganjaran ke, tingkah laku itu akan berterusan. So peniruan itu mungkin ada yang memberi manfaat, ada yang memberi mudarat. Itu kena fikirkan. Kalau lihat kat sini, 2 jenis model. Kalau on-board 2008, maksudnya kat sini model langsung ataupun model hidup. Maksudnya orang lah. Kadang-kadang ada yang idola kan, dia suka idola semua kan. Contoh yang sekarang ni remaja tak tahulah Korea tu, tak tahu kenapa suka sangat dengan Korea. Saya pun suka Korea zaman saya remaja dulu, tapi dah kurang dah, tak ada lagi dah. Jadi kalau kita lihat model langsung, tingkah laku orang, haiwan ataupun objek yang ditiru. Contohnya Chef Wan. Pernah tak tengok ada orang yang suka mengambil gambar macam mulut itik. Mulut apa lagi? Suka muka yang cantik-cantik pun, mulut dia pun kalau ambil gambar macam rasa comel kot. Itu kita jadikan boleh contoh model langsung. Dan seterusnya model simbolik, langkah-langkah kerja ataupun prosedur dalam bentuk bahasa ataupun dalam bentuk visual, gambar carta alih ataupun gambar raja. Yang ini sangat penting. Model simbolik ini sangat penting apabila kita bekerja. Prosedur itu yang kita perlu tahu. Okey, carta alih dia kan. Yang pertama permulaan yang perlu apa buat. Yang kedua apa perlu buat ketiga. Yang ini sangat penting untuk menjadikan kita orang yang bersistematik dalam bekerja. Model yang boleh dicontohilah. Kalau kami memang banyak carta alih. Kadang-kadang saya pun tak tahu yang mana satu carta alih yang dah yang saya nak fokus. Sebab setiap kerja memang ada carta alih. Kalau carta alih itu tidak diikuti, memang porak peranda. Sebab itu peniruan dalam bentuk carta alih ini sangat penting untuk kita lebih maju. Kalau yang contoh model langsung, model hidup tu, kalau yang macam contoh bergambar macam mulut itik tu just for fun. Tu tak ada memberi manfaat. Kalau yang model simbolik ni beri manfaat. Tapi kalau yang model langsung, model hidup yang membangkitkan motivasi kita nak berjaya macam dia, macam Datuk Siti Nurhaliza ke, siapa lagi, berjaya dalam bidang masing-masing. Sebab apa? Kenapa dia boleh berjaya? Di situ kamu boleh kaji dia punya sejarah. Apa dia buat? Apa tingkah laku? Apa tindakan dia? Itu kita boleh kaitkan model yang boleh membantu kita menjadi seorang yang lebih berjaya dan lebih dalam berjaya kita menjadi insan yang mulia.